إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah sebelum pada kita sambung soalan yang ke-24 tu, ambil sedikit tambahan dobit dalam kitab Bugyatul Tullab. Kemarin kita duduk soalan yang ke-12, masalah bulan dan matahari. Ambil sikit dobit kata Syekh Syaubari, dobit sikit kata Syekh Syaubari, melihat bulan puasa itu hukumnya fardu kifayah. Kata Syekh Syaubari namanya, hukum tengok bulan Ramadan ni fardu kifayah. Begitu juga melihat bulan pada lain-lain, bulan-bulan lain, Syawal ke Rejab ke, fardu kifayah juga. Sebab dia ada hukum pergantungnya pada berkaitan dengan bulan ni. Masalah nak tetap kepada ialah balik seseorang ke, itu dalam kitab Bughyah. Dan katanya besar bulan tu 1000 farsah. Bulan ni besar dia banyak mana? 1000 farsah besar bulan. Satu farsah ni bersama dengan 30 batu. Kali kan 30,000 batu. Besar bulan sana. Patu pada pihak hadapan bulan tu dia tulis gapo? Depan bulan sana dia tulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Khaliqul khair wa syarri. Tak jelas pula. Yutla bidzalika man yasha'u min khalqih. Dan pada pihak batin bulan dia tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah tuba liman ajrallahu khaira ala yadaihi wal wailu liman ajrallahu syarra ala yadaihi. Tengok sendirilah dalam kitab Bughyah tu, muka surat 99. Jadi nak katanya ada tulisan di hadapan dengan di batin, masuk sebelah belakang dia tu. Kata orang matahari itu besar dia 7,000 farsah. 7,400 farsah. Ada setengah orang kata 7,400 farsah. Dan tertulis di hadapan mataharinya gapo? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah khalaqas syamsa bi qudratihi wa ajraha bi amrihi.
Pada batin matahari pula tertulis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Subhana man ridahu kalam wa rahmatuhu kalamu wa iqabuhu kalamu. Subhanal qadirul hakimil khaliqil muqtadiri. Kata setengah, kata muhakkikin, kata ulama, besar matahari itu 360 kali ganda bumi. Ni ulama hak muhakkikin lah. Kalau dia tanya, kalau orang tanya berapa besar matahari dengan bumi, kata berapa? 360 hari 360 kali ganda. Dengan besar bumi ni 360 kali ganda lagi. Oh, besar. Imam Ghazali kata matahari itu besar dianya 160 ganda daripada bumi. 160 ganda daripada bumi. Bulan pulaknya 120 ganda dari bumi. Lepas tu dia kata sekecil-kecil bintang 7 kali ganda daripada bumi, besar dianya. Baik, kita sambung soalan ke-24. Adakah memudaratkan niat jika dia makan dan minum dan jimat setelah dia niat? Gorik saat ni kita pun niat lah kata nak puasa sehari isyak ke tarawih ke. Ada setengah orang buat adat dengan lepas pada tarawih tu dia suruh pakat niat. Dok bila tu lepas pada selawat sudah tarawih tu dia pun nawaitu saumaradin. Ayo baca buat nak suruh orang lain ingat, tak ada masalah. Ni ta'awanu 'alal birri wat taqwa tu dia panggil. Boleh kau orang baru enggak? Bid'ah selalu dah. Selawat antara tarawih lupa bid'ah dah. Ni pasal moga selawat ni Tuhan tentu waktu kali gak. Tuhan tak ada tentu waktu, tak tentu tika. Masa mana kita nak selawat lah. Tak ada masalah. No. Patut antara tarawih dah Tuhan umum ke suruh selawat. Kau ada Tuhan kata antara dua tarawih jangan selawat weh. Ada ayat Quran kau gitu ke hadis kau? Ada. Apa tu? Ni. Jadi orang panggil sepik lah. Setengah-setengah orang panggil kefahami agama. Orang kita ni kadang-kadang sepik lajuk. Nak buat ibadat ke tak boleh. Kalau maksiat boleh pula. Dok kena kopi lama tak apa. Dia tak jadi bid'ah. Sudah kerja. Jadi jawabnya kalau lepas daripada kita niat, kita hidup setubuh orang tino kau makan kau minum, jawabnya tidak memudaratkan niat kita. Sah niat saat ni tu, tak perlu nak perbaharu balik niat. Yang demikian itu niat. Begitu juga jika gila, mabuk, pitai dan tidur setelah pada niat, maka tidak wajib atasnya mentajdidkan niatnya. Mentajdid ini memperbaharui. Lepas pada niatnya pergi mabuk, pitai, gila, lepas tu sedar balik. Ni sebelum pada puasa tu tak ada masalah. Tak merosakkan niat bagi puasa. Lepas tu kalau pitai seterik siapa kau tengah hari Zuhur pun tak ada masalah. Hak gila yang tak lehnya. Hak gila kalau kata sementara pun pada waktu orang panggil puasa tu tak boleh dah. Adakah wajib untuk mentakyin dan menentukan pada puasa fardu? Ni kalau orang tanya kita weh. Orang yang nak reti agama yang nanya. Orang yang tak reti pati tak serti kat agama yang tak menanya. Adakah perlu kita menentukan kata puasa fardu Ramadan tu? Wajib atasnya menentukan puasa fardunya daripada kafarah. Kafarah ni kalau kifarah lah. Tak 2 bulan berturut-turut. Hak tu kena tentukan wajib pada menentukan fardu dia. Dan nazar dia qada. Saja aku puasa fardu qada esok hari. Dan walaupun jika tak ditentukan jenis kafarah seperti zihar atau yamin. Yamin ni langgar sumpah lah. Zihar ni maksud apa zihar? Zihar ni menyerupakan isteri kita dengan
ibu kita, tu zihar. Jadi kena kafarah. Kafarah dengan puasa, ataupun langgar ke subuh kena kafarah dengan puasa. Jadi hak wajibnya kita niat menentukan kata esok hari aku nak puasa fardu kafarah. Apa? Lepas tu tak ayat kafarah jenis gapo, tak apa hak tu. Wajib menentukan itu kerana ia merupakan ibadat yang disandarkan kepada waktu, seperti solat yang 5. Dia ada waktu-waktu dia. Maka tidak wajib ta'yin jika puasa itu tidak fardu, bahkan sah dengan niat mutlak. Seperti dikatanya mutlak ni maksudnya tidak qaid. Mutlak ni maksudnya tidak qaid, tidak gantung. Itu maksud kata mutlak. Seperti mana? Dia kata sahaja saya berpuasa esok hari kerana Allah Ta'ala. Itu tak apa, muka tidak fardu. Hak fardu saat ni kena tentulah. Bagaimanakah cara sekurang-kurang niat pada puasa fardu? Sekurang-kurang niatnya ialah sahaja aku puasa Ramadan. Hak ni kalau puasa fardu Ramadan. Kalau puasa fardu Ramadan pada dah kita kata sahaja aku puasa Ramadan, sah dah. Dan jika tidak diniat ke esok hari sekalipun tak apa, sebab masuk waktu bagi niat dia panggil. Dan sah puasanya seperti barang yang berkata oleh Rafi'i dan Nawawi, dan inilah pendapat yang muktamad. Adapun lafaz sekalipun itu, hak kata sekalipun tidak diniat ke esok hari itu. Adapun lafaz sekalipun itu ialah bagi menolakkan orang yang berkata wajib niat esok hari. Maksudnya wajib kena kata sahaja aku puasa Ramadan esok hari. Sebab tu dia kata sekalipun tak niat esok hari pun tak apa. Bapa buat mari kata sekalipun, kerana nak menolakkan pendapat ulama hak kata wajib kena niat dengan kata puasa esok hari. Atas hak muktamadnya tak perlu dah. Adakah sah puasa jika dia tidak jazam pada niat? Tak jazam maksudnya tak putus. Jazam ni putus. Dia tak putuskan niat. Jawabnya tidak sah puasanya. Lagu mana? Niat puasa tak jazam ni, seperti dia kata gini, seperti diniat sahaja aku puasa esok hari jika ia sehari Ramadan. Itu tak jazam tu. Tak. Dia koi kalau esok Ramadan lah. Supaya kita katalah kawan nak ngaji, nak dukung nak somo. Nak dukung somo. Kalau kata Tok Guru tak meninggal lagi lah, Tok Guru meninggal mau keluar pondok. Tu tak jazam lagi nak duduk selama-lama. Melainkan dia zon esok masuk bulan Ramadan. Melainkan masuk katanya nafi dengan nafi gak jadi isbat. Melainkan yakni nafi hadap nafi jadi isbat. Dia kata tak sah kalau tak jazam. Tak sah saat ni, melainkan maksudnya sah lah. Tak sah dengan kata jika ia sehari Ramadan tu kalau dia zon. Zon ni maksudnya 70% sangka kata esok tu Ramadan. Melainkan dia zon esok masuk bulan Ramadan. Bapa? Dengan sebab mendengar perkataan orang yang dia percaya. Seperti orang fasik. Orang fasik ni perkhabaran dia Tok Qadi tak boleh ambil kira. Tapi orang fasik tu bila kata tengok anak bulat, wajib tak dia puasa? Wajib puasa. Orang fasik ni orang buat maksiat, orang buat dosa. Ni orang yang percaya kau fasik tu pun wajib puasa. Nampak? Jadi kerana dia zon ke kata esok masuk Ramadan, maka dengan koik saat ni tu jadi sah juga. Dengan perkhabaran orang fasik ataupun kanak-kanak ataupun dengan perkhabaran orang perempuan, tu deh, maka sah puasanya kerana jazam dengan niat itu. Dia panggil jazam tu.
Lepas tu koi kata esok puasa tu dengan keadaan dia orang panggil jazam dah. Hok kata tak jazam tu kalau dia sendiri pun tak tahu esok puasa ke tak. Tak apalah aku puasa Ramadan esok kalau esok puasa. Tu panggil tak jazam. Bila tak jazam maka tak sah niat tadi. Ada cara buat niat ni. Ada cara buat niat. Supaya kita ngaji Asbahun Nazair ni. Ada cara niat. Berapa puluh muka surat ada cara buat niat. Dia ni. Besar niat ni. Sebab itulah innamal a'malu binniyat tu di antara hadis-hadis hok menjadi kaedah asas dalam fiqh. 3-4 hadis. Ni, dia mau jadi asas dalam ilmu qawaid fiqhiyah ko. Ni, di antaranya innamal a'malu binniyat. Besar niat ni. Sebab tu Imam Bukhari dia letakkan innamal a'malu binniyat di awal kitab hadis dia. Kerana hadis innamal a'malu binniyat tu benda sangat besar. Benda kecil pun jadi besar. Ni, buat benda kecil jadi besar kalau dengan niat. Apatah lagi kalau hak besar. Apa kita alhamdulillah kita dok ngaji agama ni. Kita niat nak lepas kau jahil, nak beroyak kau orang, nak kongsi-kongsi ilmu agama dengan orang, usaha dengan agama ni. Niat nak buat jadi sehat akhirat kita. Hak kita dok niat saat ni tu Tuhan kira habis tu. Tuhan tilik. Sebab tu kata Maulana dia kata gapo? Niat kita ni kalau jadi Allah, syurga dah kita. Niat ni kalau jadi ya. Niat kita tu betul benar kita dengan Allah Taala, syurga dah kita. Enggak kita tu puai kita nyegot tu. Bukan tu puai kita aku nak rumah 2-3 juta dah. Bodoh tu puai gitu. Bodoh. Sehabis-habis bodoh orang saat ni tu bila dia tupu ke benda hak sikap. Ni. Kita tak tupu hak sikap. Kita nak latih diri kita ni tupu benda jauh walaupun diri kita ni masih lagi ada duk tengok-tengok dengan benda hak sikap saat ni. Ni. Soalan ke-28, adakah sah puasanya jika berniat pada malam yang ke-30 Ramadan? Dia niat mana? Sahaja aku puasa esok hari jika ada ia daripada Ramadan. Dia niat gitu. Jawabnya mana? Sah puasanya jika esok itu belum hari raya kerana asalnya masih bulan Ramadan. Iwak koi. Maksud kata malam 30 esok 30 Ramadan. Dia niat malam tu. Aku puasa esok hari Ramadan jika esok Ramadan. Maksudnya kalau esok Ramadan juga aku nak puasa. So kerana dia kira dengan hak asal. Hak asalnya masih duduk bulan Ramadan. Beza dengan awal-awal tu. Awal-awal tu ni duk buat qaid gitu tak boleh lah. Sebab asalnya bukan Ramadan. Apakah hukum seorang yang yakin atasnya ada puasa fardu, desok dia jenis fardunya? Dia tahu kata dia ni ada lekat hak fardu, tak tahulah nazar ko kifarat ko tak ingat. Tapi dia tahu kata ada fardu. Nak niat lagu mana? Sedekah tadi kita mengaji dah. Bila kata kita ada terlekat hak puasa fardu, kita kena takyin lah. Kena tentulah. Puasa fardu tu jenis kafarah ko, nazar ko, qada ko. Cuma sekarang ni dia kata saya tak cerak. Dok jenis gapo? Nak buat lagu mana? Jawabnya harus seorang itu meniat puasa yang wajib dengan tidak ditentukan sama ada fardu qada, fardu qada ataupun nazar ataupun kafarah. Tak apa tak tentu. Aku puasa fardu esok hari puasa fardu ya tak niat kafarah ko qada ko nazar. Lepas tu saat ni kata kena takyin. Hak ni kerana darurah. Darurah apa? Sebab dia tak cerak puasa mana hak dia tinggal. Maka sebab illah pada darurah itulah dia tak apa tak menentukan jenis puasa. Walaupun berserta dalam keadaan syok. Dalam keadaan ragu-ragu saat ni tak apa. Sesat. Adakah wajib ke atasnya mentakyinkan jenis puasa sunat? Puasa sunat lagu mana? Kena takyin ke tak? Senang, Asyura, Arafah.
Jawabnya wajib, atasnya mentakyin ke menentukan. Dengan makna lagu mana? Puasa sunat kena tentukan ni. Dengan makna tiada sah jika tiada ditakyin kepada puasa sunat yang berwaktu. Oh, kena takyin weh. Tak. Kalau kata esok aku nak puasa, tak boleh, tak memadai. Kena kata esok aku puasa sunat senang. Kena tentu. Nak puasa ni puasa berapa? Puasa Khamis, puasa Asyura, puasa Arafah, puasa Syawal. Puasa Rabu ada puasa Rabu. Puasa Rabu. Senang Khamis ada dengar puasa Rabu ada. Setengah kita ada tulis puasa Yaumul Arba'. Puasa hari Rabu. Kita tengok dalam kitab Imam Suyuti tu, dia ada tulis satu hadis yang mana berkaitan suruh puasa Rabu, Khamis, Jumaat. Tu ada kelebihan dia. Puasa Rabu, Khamis, Jumaat. Dia nak kecek bah hari Jumaat. Hari Jumaat kali puasa. Kecuali kita ada puasa dah hari Sabtu ataupun akan puasa hari Ahad. Ataupun berbetulan dengan puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka. Ada sejenis lagi hak kita jumpanya, dia suruh puasa Rabu, Khamis, Jumaat. Ada kelebihan dia. Puasa Rabu, puasa Asyura, puasa Arafah. Asyura ni 10 Muharram, Arafah 9 Zulhijjah. Tulis adik. Adik tulis. Tulis. 10 Asyura, 10 Muharram, Arafah 9 Zulhijjah. 10 Zulhijjah tu raya Korban. Dan 6 Syawal. 6 Syawal ni mana? 2, 3, 4, 5 ni ikutlah. Siapa kau 30 Syawal tu puasa ni hari ya. Kifarat setahun dosa. Tak ya daurah ni tak ada nak hurah panjang weh. Panas-panas dirilah hurah. Nak hurah panjang tak ada. Demikian juga puasa sunat, sebab seperti puasa hendak minta hujan. Dia panggil solat sunat istisqa. Solat sunat istisqa ni puasa berapa hari? 3 hari. Hari keempat puasa dia pergi padai belaka. Solat apa ni puasa sunat istisqa. 3 hari puasa rumah, Senin, Selasa, Rabu. Umpamanya hari Khamis puasa pakat pergi padai belaka bawa ayat itik asal serati. Orang tua, kanak-kanak. Kerana Allah Ta'ala merahmati saat ni disebabkan mereka. Ada pun kita ni, kalau sebab kita tu lama dah tak tahu hujan ni. Sebab adanya kanak-kanak ni, adanya orang tua, adanya binatang-binatang. Tu hewan turun lagi hujan. Kalau kita dah mira tak ada hujan. Banyak maksiat dosa kita dah buat ni. Sebab minta hujan yang tiada disuruh oleh sultan. Koi kata tiada disuruh oleh sultan tu apa? Tu tulis dalam kurungan tu. Jika disuruh maka jadi wajib. Puasa sunat istisqa ni. Sunat puasa, nak minta hujan sunat puasa. Tapi kalau sultan suruh puasa, masuk sultan ni pemerintah lah, ulil amri. Perdana menteri ko, menteri agama ko, ikutlah. Suruh kita puasa. Maaf juga weh. Suruh tutup aurat dulu tutup aurat dulu tu. Ambil tindakan dengan tutup aurat tu. Ambil tindakan dengan duk jual arak tu Ambil tindakan dengan duk judi tu Ambil hak tu. Ada lesen pun tak boleh hui lah. Hare. Kita kecek gini tak kira kajian mana weh. Tidak kata kajian kita kohor sikit. Tak, kita kecek gini juga nak muka kita kecek atas agama. Lepas tu dia mau mampu sebanyak mana? Tu dia mau jawab dengan Tuhan seksa. Qadar kita mampu, kita kecek gini. Berjuruh nak suruh puasa belaka sunat, kita nak pergi minta Allah Ta'ala minta hujan turun. Nak tanya orang jual arak boleh lagi ke? Boleh, asal ada lesen. Tak payah minta dengan Tuhan. Wak nganyi dia panggil. Wak nganyi ya napuknya. Nampak deh? Gitu. Dan ada tindakan lah weh. Ada tindakan.
Tak kira siapa dia duk datang sesa. Oh, penatlah nak jawab dengan Tuhan. Kita sore-sore kita nak jawab dosa kita ni pun tak cekak habis nak jawab. Duk datang pula gak. Oh, kena tiak setiap malam. Orang duk datang wajib kena tiak setiap malam. Kalau tak tiak setiap malam, tiak sesa pada sedap kita. Kita tak apa, muka kita tidak orang datang. Kita orang apa? Tak banyak sangat Tuhan nak menanya-nya. Tuhan nanya hak kewajipan kita lah. Ada yang mudah datang bahan ni enggak? Nah, jangan dia datang. Ni dia datang. Kecuali terpaksa nak buat no. Tuhan akan bantu kita. Baik. Sedihlah, moga agak dia mudah itu lagi ni. Guano, tahulah. Ta'yin menjadi syarat bagi sah puasa sunat jika ada puasa itu dimaksudkan bagi dirinya dengan tertentu. Adapun jika puasa sunat itu tidak dimaksudkan bagi dirinya dengan tertentu, hanya dimaksudkan puasa saja, maka ta'yin padanya itu tiada jadi syarat bagi sah puasa, hanya jadi akmal saja. Akmal ni maksudnya sempurna saja. Kalau kita nak kepada diri puasa sunat, diri puasa Arafah, maka kena ta'yin. Maksudnya kalau kita tak ta'yin, tak sah puasa sunat saat ni. Adapun kalau jika puasa sunat hak tidak dimaksudkan dengan diri sunat, diri Arafah, hanya niat nak puasa semata-mata, maka hak tu tak apalah, tak mentakyin. Ni, maka takyin tadi padanya itu tiada jadi syarat. Ni, kita kosak pada diri benda ke tak kosak diri puasa saat ni tu. Situ. Halusi juga. Adakah sah niat puasa perempuan dalam haid? Ni. Orang tina duduk dalam haid, dia niat puasa. Jadi ke tak? Kalau kata esok tu dia dah haid lagi, tu memang tak payahlah. Ni nak kata kalau esok saat ni tu dia tak haid, tapi malam tadi dia niat sebelum putus darah lagi. Tak. Dia bangun subuh tu memang tak ada darah. Sah kodok dia niat semalam puasa tu. Moga dalam haid semalam. Jawabnya ni orang tina ni pakat beroyak kaum muslimat tu. Sah puasanya, sah niat dalam keadaan haid, tapi ada qaid. Qaidnya apa? Jika putus haidnya, qaid ni gantungnya lah. Nampak ni? Jika putus haidnya kemudian daripada niat malam itu, kalau haid tu putus dengan syarat ni, dengan syarat lagi, jika genap masa sebanyak-banyak mana genap ni maksudnya cukup. Bukan genap masuk lawan ganjil. Genap masuk lawan ganjil kan nombor genap. Ni masuk genap ni cukup. Ni jika genap masa sebanyak-banyak itu 15 hari dia malam. Maksudnya kalau retina malam tu dia ni datang darah 15 hari dah. Nampak? Kalau dia datang darah 15 hari dah, darah tak putus lagi malam tu, dia niat malam tu puasa. Esok tu tak ada darah dah. Jadi ke tak? Jadi niat puasa saat ni. Tapi kalau dia niat puasa dalam haid tu, sedangkan malam tu baru malam yang ke-14 baru dia haid. Tak genap lagi. Tiba-tiba pagi esok tu tak ada darah. Tu tak memadai. Nampak ada tu? Tak memadai. Begitu juga hukum bagi nifas, iaitu niat pada masa yang genap 60 hari dia malam. Tak apa. Sah lah niat saat ni. Kalau niat tu tidak waktu hak genap dengan sebanyak-banyak haid ataupun sebanyak-banyak nifas, maka waktu tu tak dikira lagi. Dia kena pasti ke putus, barulah dia niat, baru jadi niat dia saat ni. Cara buat niat lagi ni. Muka masalah puasa ni dua perkara ya. Niat dia menahan diri daripada benda membatalkan puasa tu betul lah. Tu yang jadi panjang cara buat niat ni. Tu banyak cara tetap benda membatalkan puasa berapa tu lah. Benda sunat dia.
Soalan yang 32, apakah perkara-perkara membatalkan puasa? Ni masuk rukun kedua puasa tu. Rukun kedua puasa apa? Iaitu menahankan diri daripada benda yang membatalkan puasa. Dak. Gapo dia benda membatalkan puasa? Yang pertama, ni memasukkan sesuatu ke dalam rongga sini, maksudnya rongga terbuka lah. Rongga yang terbuka, lubang hidung, lubang telinga, mata tu ya tak kira rongga terbuka dengan sengaja. Rongga patu dengan sengaja terkeluar, kalau tak sengaja patu royoh. Jikalau sedikit sekalipun masuk tu sikit ya, sekalipun yakni batal puasa, sekalipun yakni batal puasa. Nak supaya orang tino ni, orang jatuh duk setubuh orang tino tu lah. Orang tino tu batal puasa dia tu sebelum sampai hak jima. Ni orang jatuh kalau dia masuk sikit patu dia keluar, tak jadi. Ittaqullah, ada pandai ittaqullah pula dah. Batal tak puasa dia? Tak batal. Sebab ia tak jadi hak jima lagi. Orang tino batal dah waktu tu. Sebab tu orang tino dia tak kena kifarat puasa 2 bulan berturut-turut. Sebab batal dia bukan sebab jima. Batal dia sebab memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Batal dah. Oh jatuh ni kira batal kalau ada jima. Boleh faham ni? Sebab tu kena kifarat. Seperti mana menelan kohok yang telah sampai hak zahir. Mana hak zahir? Iaitu huruf ha halqum kita ni. Kita keluar dah. Keluar. Lepas tu telah balik. Rasa petelur kata. Dah. Apa tak ada tu? Ha yang tidak bertitik. Kalau bertitik kha ataupun jim. Yo ha ni gak supaya orang panggil kalau ngaji nahwu gak dak. Gapo? Isi pe harah. Dak. Isi tu gapo, pe tu gapo harah. Harah ni lain daripada alamat isi, lain daripada alamat pe, namanya harah. Supaya dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ni gapo? Najis lain daripada mughallazah mughallazah najis mutawassithah. Gapo najis mutawassithah? Lain daripada najis mukhaffafah dan najis mughallazah. Namanya najis mutawassithah. Nampak ni. Sebab tu kalau kita tengok dalam kitab fiqh tu, najis mutawassithah tu ulama mai letak nombor 3. Kalau kita susun najis mutawassithah ni, kita nak letak nombor 2. Tak pandai kita. Tak pandai. Apa tak pandai? Jadi banyak nak hurang lah. Mula-mula sebut lu mukhaffafah gapo, lepas tu sebut mutawassithah, najis pertengah. Buat najis pertengah. Kecing bego, banyak sengoti lah. Air kecing tahi, lepas tu gapo, banyak lah. Lepas tu buat mari mughallazah, anjing babi. Ulama dulu yuk mari mukhaffafah tu gapo, mughallazah tu gapo. Ia faham dah mughallazah mukhaffafah, buat mari mutawassithah, tak payah kecek banyak. Bijak ulama ni. Apa dia? Dan setengah daripadanya juga kembali tahi sembelit. Kemudian daripada keluarnya sembelit. Sengat masuk semula tahi sani. Nah, batal puasa ni. Atu mana kena kerak Buat mana? Dalam kitab sebut begitu ni. Nanti kita tengok depan ada khilaf ke tak. Kalau ada khilaf kita jumpa, kita letak skalanya. Kalau tak ada tak jumpa kat tak ada tu. Cari sendiri pula. Dah. Lepas tu kalau bos dengar orang kata tak apa, tahi semelik masuk semula tak sengaja. Kalau bos orang kata tak payah pakai sangat weh. Sebab orang kata lo ni hok pakai logik dia pun banyak. Dia tanya kitab mana Al-Fadil jumpa? Al-Fadil jumpa kitab mana? Oh dia kata tak sengaja kan. Sudah kerja Al-Fadil buat hukum tak sengaja juga.
Tak boleh gitu. You kena ada ambil ulama mana ya barulah jadi jelas. Hak ni jelas dalam kitab. Hak kata tak boleh. Bila masuk tahid semelik sat ni, dia naik semula batal puasa. Ya kira taksir kecuali kita. Tengok ni ada kodok pendapat lain. Yang kedua, mutah dengan sengaja. Jadi orang tina boleh duk nanya no, kalau kita mutah batal dak puasa? Tak batal kalau tak sengaja. Hak kata batal ni kalau sengaja buat mutah. Yang tiga, jimuk dengan sengaja tak sengaja jimuk batal dak puasa. Tak batal. Tak sengaja jimuk ada ke tak sengaja jimuk? Jangan nak berlaku tu weh. Duk ngigah-ngigah duk jimuk dah. Umpama ni. Jaga mutah tak sengaja ni banyak berlaku. Makan tak sengaja tu boleh berlaku. Makan dengan keadaan terlupa. Yang keempat, keluar mani dengan sengaja. Keluar mani tak sengaja. Tak apa. Kita mimpi siang hari. Tak batal. Atau sebab mubasyarah, bersentuh kulit dengan orang tina. Tak orang puai rumah kita dah sentuh naik nyo keluar air mani. Batal puasa. Walaupun tidak dengan jimuk. Sama kita ni kalau tengok orang tina comel kan, apa relax, tak tahu pun. Tak tahu je. Tapi hari ni tengok jadi terkeluar air mani juga. Hak tu tak batal. Tu dalam kitab matla ada, dalam kitab lain pada berlaku lah tu. Yang kelima, gila satu saat pada harinya hari puasa batal puasa. Yang keenam, pitai sepanjang hari. Yang tujuh, berbuka puasa sebelum tahqiq masuk waktunya. Tahqiq ni cerak. Kena pergi cerak dulu Lepas tu hak demo duk set telefon dengan awal waktu. Lepas tu bed dah janganlah nyanyi kok orang dengar bed juga orang buka selalu dah. Dak kena kau kita buka puasa ramai-ramai, iftar ramai-ramai. Dak jangan WhatsApp telefon awal 10 minit 5 minit jangan nyanyi kok Nak kita hak tahu dah tak apa, orang tak tahu gak. Obel dah. Ya sedap lalu umumnya. Dah. Bel hak mana tak tahu. Bel dah puak makan dah. Yang ke-8, murtad wal iyazubillah. Yang ke-9, kedatangan haid dan nifas walaupun mengiringi alaqah seketul darah dan mudghah seketul daging sekalipun, kerana ia darah haid yang terhipung. Nampak ni? Alaqah mudghah ni maksud katanya keguguran lah, tulis situ, keguguran. Orang tina keguguran keluar darah. Maka darah tu dikira ke darah haid. Apa kira darah haidnya? Sebab bila dia mengandung, darah haid tu terhipung, tak keluar. Tu kita ngaji dah. Bab haid tu kerana itulah sebanyak-banyak nifas 60 hari. 60 hari. Kenapa? Kerana haid saat ni lah haid terhipung beberapa bulan tak keluar. Yang ke-10, wiladah yang berserta basuh. Berserta basuh, wiladah beranak. Batal puasa. Batal puasa sebab beranak atas pendapat yang muktamad. Ada kata batal puasa sebab bersama dengan basuh. Ada kata semata-mata beranak walaupun tak basuh batal juga. Tersebut dalam kitab Majmu' tiada batal puasa dengan sebab beranak. Ni maksudnya tak basuh, beranak kering. Tak ada beranak kering ni. Biasanya basuh. Tapi kalau berlaku dalam Majmu' kata tak batal, maka ia pendapat dhaif. Dalam Majmu' tu pendapat hak tak kuat tu. Adakah batal puasa dengan menelan air liur? Jawabnya tidak batal. Ni kerap kali juga dok menanyanya. Padahal benda ni kalau mengaji gak ni jumpa sokmo kata tak batal telan air liur ni. Tapi air liur hak mana? Hak kata tak batal, air liur yang tidak bercampur dengan sesuatu. Kalau air liur bercampur dengan sisa makan ni, kita telan batal. Apa? Dan dimaaf air liur yang bercampur dengan darah bagi orang yang dibalakan dengan berdarah gusinya. Gusi tu jenis duk darah. Bala-bala ni dimusibahkan, diuji dengan gusi tu duk darah. Jadi kalau dia nak ludah sokmo penat dia, maka hak tu dimaafkan.
Dia sebenarnya kalau air liur campur darah tak boleh, sebab darah tu najis. So, pasti kira benda yang lain. Tapi oleh kerana dia ni dibalo, dibalo ni memang jadi penyakit, maka tak apa, dimaafkan. Adapun kita ni hak tak dibalo ke dengan darah gusi, tiba-tiba berdarah, tu tak boleh nak telan air liur lah. Salah orang panggil salah guano, buh gigi kau guano jadi berdarah. Apakah hukum jika masuk lalat ke dalam mulut? Besar ngango tu masuk lalat nah. Jawabnya tidak batal puasa. Ni. Jika koik dia, jika ada bukan koik, royoh. Sebab belakang tak ada sekalipun. Jika masuk lalat ke dalam mulut atau debu jalan raya ke dalam rongganya, debu jalan raya, dek tepi jalan raya masuk debu, dan debu tepung yang diayaknya orang Tino duk mengayak tepung wak kuih wak kek. Jika sengaja membuka mulut sekali pun, dia pisah duk uli tepung, dia gengango. Hanya masuk debu zani, debu tepung batal dah. Batal dah. Batal dah. Ada sekalipun yang ni tak batal puasa. Tapi tak ada buat KJF gapo gitu. Kalau kita masuk pas kuih-kuih tu batal lah. Ni hak debu tepung zat ni. Adakah batal puasa disebabkan termasuk air berkoma ke dalam mulut? Ni kita ada koma, matuk madah masuk dalam mulut. Jawabnya tidak batal puasa koi jika tidak dengan cara mubalaghah. Mubalaghah ni mana? Bersungguh. Kalau bersungguh madah gogok telan air sat ni, hak tu batal. Sebab apa? Dia panggil sebab taksir. Tulis taksir kecuali kita. Orang tak ada suruh mubalaghah, kita hidup mubalaghah. Kalau berkoma saja telan air, tu tak apa. Dan tidak batal juga puasa jika termasuk air ke dalam rongga disebabkan mandi sunat yang dituntut. Seperti mana? Seperti mandi sunat Jumaat. Air lain tak ada sunat Mandi sunat Jumaat ni fadilat dia nya berguguran sekalian dosa. Seperti mana bertitik-titik bergugurannya air daripada badan kita. Kena mandi Jumaat ni, dia tak mandi Jumaat. Gak mandi sok modah, niat podo. Tu kena niat mandi Jumaat, aku nak niat mandi Jumaat. Seafdalnya kita mandi Jumaat ni ketika nak pergi semaya Jumaat. Pagi hari boleh dah. Boleh dah niat nak mandinya. Tapi afdalnya dekat-dekat nak pergi semaya Jumaat. Kerana apa? Kerana ia daripada perkara yang dituntut dengan tidak sengaja. Mandi sunat Jumaat ni dituntut. Jadi kalau termasuk air tak apalah. Sebab kita tak sengaja. Kalau kata mandi hak tak dituntut, masuk air, hak tu batal. Boleh ni. Kena cermat lah nak mandi boleh puasa ni. Ni enggak siap main air sungai nak pula boleh puasa. Bagaimanakah hukum termasuk air disebabkan mubalaghah pada membasuh najis punggung ni lah. Mubalaghah ni maksudnya kita bersungguh. Masa berak saat ni tu bersungguh. Masuk air dalam lubang dubur. Jawabnya tidak membatalkan puasa, juga kerana wajib membasuhnya. Dalam baiduri, dalam matlak pun sama. Adakah terbatal puasa disebabkan termasuk air pada mandian yang tidak dituntut, seperti mandi bagi bersejuk? Tu bukan mandi sunat Jumaat gapo dah. Saja mandi. Ya, antara mandi dituntut ni sebab kita nak menghadiri majlis atau sunat juga. Kalau kita nak mari ngaji ni kan sunat kita mandi, hilang ke bau-bauan busuk kita. Umpamanya. Tu dituntut. Ni tak ada tuntut saja nak bersejuk. Jawabnya batal puasanya kerana mandi itu tidak dituntut oleh syarak. Bersejuk bukan syarak untuk. Jadi kalau termasuk air, walaupun bukan sengaja batal juga. Ni bahagian ni tak boleh nak pakai ni. Tak sengaja, okey.
Tak sengaja pun tengok dulu hak mana tak sengaja boleh, hak mana tak sengaja hak tak boleh. Begitu juga air yang digunakan pada basuh kali yang keempat walaupun tidak dengan cara mubalaghah. Kita berkomor kali keempat, ada tuntutan ke tak? Tak ada. Tuntutan hanya setakat 3 kali. Kita pergi basuh kali keempat, tertelik air, batal puasa kita. Adakah batal puasa disebabkan termasuk air daripada air yang diletakkan ke dalam mulut kerana bersejuk? Ini saya saja nak sejuk. Dia letak air dalam mulut. Jawabnya tidak membatalkan puasa kerana bersangat hajat kepadanya. Dalam Baijuri pun sebut begitulah, dalam Matlab pun sebut begitulah. Ni. Secara mana berhajat tu kita kena tengok semula dalam kitab Baijuri tu. Kalau ada robik. Dalam Matlab tu tak ada dah. Ni. InsyaAllah kalau sempat kita cuba tengok kalau ada. Apakah hukum sebab dia jadi nak kesamaran dengan mandi tak ni? Kita letak dalam mulut sebab berhajat. Ni mungkin sebab panas sangat lah. Mungkin gitulah tu. Sebab dia kata sebab berhajat. Hak datang tadi saja nak bersejuk dengan mandi. Tak boleh. Hak ni tak apa. Apakah hukum memasukkan jari ke dalam farak ketika istinja? Ani pogetino dok menanya weh. Ada ustaz mengajar kata kena buat masuk jari nah dalam tubuh. Bila basuh berok gapo semua sani, ni suruh masuk sikit. Tak jumpa kita tu weh. Tak. Ada kata ni jumpa dalam kitabnya bidah buat benda gitu tu. Tapi ada demo kata ada orang mengajar kata begitu. Tak tahu, tak jumpa kitab. Kalau dalam Baijurinya dia kata apa? Termasuk perkara membatalkan puasa, memasukkan perempuan akal jarinya ke dalam farak ketika istinja, basuh berok, basuh kecil ni lah. Tak jumpanya kata batal tu. Maksud kata benda tu tak dituntut. Ni seperti yang dilakukan oleh perempuan jahil Abu Islalu. Seperti dilakukan oleh perempuan jahil. Dia buat begitu, dia masuk sapa jari dalam kemaluan saat ni. Tu dia kata seperti yang dilakukan oleh perempuan jahil. Enggaklah dia perempuan jahil lah, ustaz jahil pun ada. Moga ustaz pun ada ya. Ada muslimat kata ada ustaz tu ayat, dia ayat lah ada ustaz tu ayat. Itu ayat ustaz mananya. Apakah hukum sengaja mutah bagi tujuan berubat dengan perkhabaran daripada doktor yang adil? Sengaja mutah tujuan nak berubat. Doktor kata kena buat mutah ni sebab nak keluar benda-benda tak molek ni. Tak, tujuan nak berubat lah. Jawabnya hukumnya harus, tetapi puasanya batal kerana ia perkara yang nadir. Nadir ni maksudnya perkara hok jarang nak berlaku gitu. Jarang nak berlaku, nak kena mutah, tujuan nak berubah. Tapi kalau buat gitu mana? Tak dosa. Itu harus. Tapi puasa batal, kena qada semula. An-nadir kal ma'dum. Benda-benda hok jarang ni serupa dengan tak ada lah. Sebab tu serupa anak ni, anak hidup selok kain mak ko ayah ko duk semaya hingga membuka aurat, batal semaya. Sebab dia kira hukum nadir. Kalau kata angin hidup selok, angin ni. Angin hidup selok kain orang tina duk semaya, orang panggil angin jatuh kali. Tak batal kalau segera dengan tutup. Nampak ni? Tu orang panggil nadir. Yang ke-41, apakah hukum keluar air mani disebabkan dengan mimpi? Jawabnya tidak membatalkan puasa. Begitu juga jika keluar mani disebabkan melihat. Ni hak cari ayat tu. Atau berfikir, tak batal juga. Kalau kita duk fikir benda-benda qasid, keluar air mani tak batal. Tapi jika tidak berlaku adab dengannya. Dan jika berlaku adab, maka batal puasanya atas pendapat yang muktamad. Pendapat muktamad kata batal puasa. Apakah batal puasa sebab keluar mazi? Jawabnya tidak membatalkan puasa walaupun dengan cara mubasyarah. Mubasyarah ni maksudnya bersentuh lah. Orang jatuh dengan orang tino. Keluar air mazi, tak batal puasa. Wajib basuh sajalah.
Adakah wajib imsak bagi yang terlupa niat pada malamnya? Kita terlupa niat, wajib kena imsak, menahan diri daripada makan minum? Jawabnya wajib atas yang lupa niat dan orang yang sengaja berbuka. Yang sengaja berbuka, dia kena puasa juga. Dan orang yang sabit baginya Ramadan pada hari Syak oleh imsak. Tengah hari 30 Syakban ni, hari Syak tulis 30 Syakban. 30 Syakban saat ni tu ada orang duk bergeger kata tengok anak bulan, sedangkan perkhabaran dia tak diterima oleh qadi, maka hari tu jadi hari Syak, hari puasa. Tiba-tiba tengah hari tu nyata kata hari tu puasa, masuk Ramadan dah. Wajib kena imsak. Puasa tak jadi tapi wajib imsak, kena qada semula. Bagaimanakah hadis yang menyebut 5 perkara yang membatalkan puasa, di antaranya umpat dan namimah? Ada hadis weh. Ni kita tak datangkan, nanti kita nakal semula hadis tu. Ada hadis dia. Lupa nak dobik buat mari. Ada hadis kata umpat dan namimah. Mengatok orang, mengacung orang, batal puasa. Guano hadis kata batal? Jawabnya kata Imam Subki, hadis itu dhaif. Mudah weh. Tak kecek anjing. Hadis dhaif. Bila hadis dhaif? Hadis dhaif ni gapo? Hadis lemah. Bila hadis lemah maksudnya tak boleh buat berhujah. Tak. Tapi katanya Imam Mawardi, maka yang dikehendaki adalah batal pahalanya, bukan puasa. Ada lagi tak ikna. Hadis kata ada beberapa perkara ni membatalkan puasa, di antaranya mengupak, namimah, gapo semua ni, maka jawabnya pahala. Ada kata hadis tu dhaif. Jadi kita tahu hukum lah. Bagaimanakah hukum orang yang dipaksa dengan berzina? Gimana kalau orang saat ni orang paksa dia kena berzina? Jawab, batal puasanya dengan berzina sekalipun dipaksa. Ya supaya orang paksa makan kau gapo kan? Kalau hukum asal agak tak berdosa lah. Dia tak jatuh, dia terbangi tak jatuh lah. Kalau suruh paksa tolak, tak jatuh tolak. Tapi masalah ni kalau orang paksa kita berzina boleh puasa, puasa tetap batal. Puasa tetap batal. Dan jika tidak berzina akan dibunuh sekalipun, walaupun kata sekalipun akan dibunuh, tetap batal puasa. Sekalipun maksudnya tetap batal puasa. Dan tiada ada jalan bagi melepaskannya sekalipun kita nak lepas, tak selamatkan diri kita, tak ada jalan dah ni. Sekalipun tetap batal puasa kalau kita berzina. Batal puasa dengan zina kerana tiada harus zina sama sekali, walaupun dipaksa. Berzina ni orang paksa pun tak boleh. Ni datang-datang ada ustazah kata, oh kita boleh berzina sebab tak cukup makan ni. Berjuruh molek ustazah pun. Apa ni? Doktor dah kali. Ada CG, ada PhD juga tu. Tu kata ada CG, ada PhD tu belum menunjukkan seseorang itu bijak. Terkadang ada CG, ada PhD pun tetap dihukum dengan bodoh dalam agama. Jangan kita keliru. Masyarakat kadang-kadang kak, dah doktor dah orang panggil ijazah dah, kira cerdik lah dengan agama dah. Salah cerdik tak cerdik tu dia suku pula, tak boleh nak buat lazim malzum. Dalilnya tu tak ni. Dia kata boleh nak ambil duit dengan berzina saat ni sebab tak cukup makan. Kata kil tiada batal puasanya. Kalau malah nak qada gak ambil honi weh. Qada lah kalau benar berlaku, wal iyazbillah. Tapi kalau benar kata berlaku juga, ambil kata batal qada semula. Tapi nak kata ada pendapat dhaif, kata tiada batal puasanya jika tidak dapat melepaskan daripadanya sama sekali. Kalau ada jalan lepas, dia tak lepas, tu batal puasa. Kalau ni tak ada jalan nak lepas, tak batal. Maka ini pendapat yang dhaif. Kil ni maksudnya apa kil? Qala ba'dil ulama, kata setengah ulama, tu kil.
Baca saja pun letih juga weh. Soalan ke Pak Unai, adakah batal puasa jika seorang membiarkan orang lain memasukkan sesuatu pada lubang yang terbuka padanya? Ada orang kata mbak kau gapo kau, yo cocok pesuek kau. Tak pesuek. Tak. Tak. Tu. Kau cocok dalam hidung nak cek covid tak cek covid kau gapo tu. Dia biar elok. Aku reda. Batal tak puasa. Jawabnya batal puasanya jika tidak diusaha menegahnya sehabis kemampuannya. Apa dia? Nak tegah buana dah retah negeri kena suek lah. Kena cocok lah, kena teh lah. Takutnya covid. Dah rajin sangat nak retah negeri. Lagi honeymoon je pun tunggu habis-habis dululah. Pamo ni, pamo. Apakah hukum memasukkan minyak ke dalam lubang telinganya atau lubang zakannya? Lubang telinga nampak juga bubaknya lubang zakan buat gapo. Nak kata bubak apa boleh puasa. No. Orang duk puasa bubak guna ikutlah. Batal ke dak? Jawabnya batal puasanya atas pendapat asal. Pendapat yang kuat batal. Pendapat kuat kata batal juga. Dan pada mukabilnya pendapat asal mukabil kaul asal kata tidak batal masuk minyak dalam telinga. Ada pendapat ni. Jika sakit telinga seseorang dan tiada tertanggung olehnya melainkan dengan memasukkan ubat ke dalamnya, gitulah sebab sakit. Ada khilaf. Dan tahqiq hilang maksudnya cerak. Dengan masuk ubat ni kita cerak kata hilang, orang ada ayat kata gitu dah. Atau berkurang sakitnya dengan kata doktor atau dengan pengetahuan sendiri, nescaya harus dan tiada batal puasanya. Ni tak batal puasa. Harus maksudnya tak haram. Puasa pun tak batal. Tu kata ni hak zakat sat ni mana? Sakit jugalah kali. Ihtimal kata dia sakit. Tak muka telinga pun ihtimal sakit sat ni. Apakah hukum orang yang dibala dengan cacing pada duburnya? Duk tu keluar cacing pula dah. Jawabnya tiada batal puasanya dengan dimasukkan jari bagi mengeluarkan nyonya cacing. Jika tak ying, jika tentu tiada ada jalan lain melainkan dengan cara tersebut, kena korek. Dok kena korek. Gitu maka tak apa. Yang nyakit dia ada nyakit. Nyakit gapo ni molek tanya doktor betul dobit sini. Nyakit gapo, nyakit cacing siapa nak kena korek ni weh. Cuba tanya seorang doktor. Dia jawab nyakit gapo. Ni. Adakah batal puasa jika kembali masuk najis pada dubur? Jawabnya batal puasanya. Ya dah sat ni. Benar membatalkan puasa. Baca tengok lagi. Jika kembali masuknya atau sesuatu yang lain ke dubur setelah sampainya pada hak zahir, jolo keluar dah weh. Cacing kok gapo. Dengan tiada sebab ikhtiarnya, bukan usaha dia. Dan tiada mungkin bagi memutuskannya, nescaya tiada batal puasanya. Kalau tak boleh nak buat putus. Tahi ko, cacing ko tak boleh nak kerak. Tu tak batal. Begitu juga yang buasi tiada batal puasanya atas kaum muktamad. Buasi memang nyakit dia. Jadi atas kaum yang muktamadnya tak batal. Ambil ni hukum orang buasi bulan Ramadan. Tapi tak dua qaid saat ni tu. Qaid pertamanya dengan ikhtiar dia. Dia tak mungkin bagi nak memutuskan dia. Maka tiada batal puasanya. Nampak macam ada pendapat ya kalau tak sengaja tu. Tapi kena will tak dua lah. Tak sengaja dia tak mungkin di atas nak buat putus. Tak batal. Apakah hukum mencabut gigi pada bulan puasa? Jawabnya tiada batal puasanya jika tiada ditelan darahnya. Koi.
Kalau telah darah kat batal, tak susah nak jaga tu. Dan air liurnya yang bekas darah, kalau telah air liur campur dengan darah sedikit pun batal juga puasa. Jika umum balua dengan keluar darah itu dan tiada mungkin memelihara darah itu, maka dimaafkan. Jadi kalau kata dapat tahan, tak boleh telan. Kalau kata tak dapat tahan, dah darah, duk mengalir, doktor pun pelik, skala-skalanya tak keluar dah, keluar lagi. Umum balua, bala tu meratai, maka dimaafkan. Dimaaf pada puasa dan solat jika sedikit darahnya dan tidak ditelan seperti barang yang dirajihkan oleh Syekh Ibnu Hajar. Puasa dimaaf, solat pun dimaaf. Adapun yang diiktimak, yang dipegang oleh Syekh Ramli, tiada dimaaf pada solat walaupun sedikit darahnya dan tidak ditelan. Jadi Syekh Ibnu Hajar umum solat puasa dimaaf masalah darah. Syekh Ramli masalah solat tak dimaaf. Adapun pada masalah puasa, maka tiada batal puasanya jika kekal darah di dalam mulut, sama ada banyak atau sedikit, dengan sepakat Syekh Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Masalah puasa tak apa. Seperti ini jugalah masalah bagi yang gusi berdarah. Apakah hukum jika dicucuk paha dengan jarum? Tak. Masuk air kau gapo, kau jawabnya tiada batal puasanya jika dimasuk ubat ditambah air atau darah, kerana nas fuqaha yang membatalkan ialah memasuk air pada rongga terbuka. Paha bukan rongga terbuka. Masuk darah kau, masuk air kau tak boleh tu. Tapi di sana ada bahasa lah ulama muasarah, ada juga berpendangan kalau menjadi kekuatan di atas dia dengan masuk air kau, supaya menepati dengan makan, ada juga orang kata tak boleh. Tapi kita sendiri kita pakai hak ni. Tak. Hak tu hak jelas dalam kitab-kitab pun. Hak rongga terbuka hak batal. Hak ni bukan rongga terbuka. Lagi. Adakah harus berbuka puasa bagi orang yang memotong padi dan seumpamanya? Ni dalam kitab ahli subyah pun ada ni. Sulai ada, Bughiyatul Mustarsyidin pun ada. Mana? Boleh ke tak dia ni duk ngerak padi nak buka puasa? Jawabnya tiada batal puasanya jika berhimpun 6 syarat. Haruslah, harus kata dia saat ni tiada batal. Duk kecek harus kodok, haruslah, bukan tiada batal, harus. Jika berhimpun 6 syarat, harus orang hok mana moto padi saat ni tu membuka ke puasa dia jika ada berhimpun 6 syarat. Harus. Pertama, tidak dapat dilambatkan kerjanya sehingga bulan Syawal. Nak tunggu bulan Syawal tak boleh, jadi rosak padi umpamanya. Ni kiyah dengan kerja lain pun sama. Nak tunggu kepada bulan Syawal tak boleh. Mau bawa pada kerugian besar ke guana ke. Yang kedua, tiada dapat bekerja pada waktu malam. Kalau orang buat bangunan tu waktu malam boleh suruh lapuk kok. Ada yang dia mau buat umpamanya. Kalau padi, kalau boleh buat kerja malam. Tak. Maka tak boleh buka puasa juga si hari itu. Yang ketiga, masyaqqah yang sangat. Dia puasa pagi lagi niat semalam puasa. Duduk motor padi saat ni, Allah lapar lajak tak habis kerja gini. Masyaqqah susah yang sangat bagi meneruskan puasanya, yang masyaqqah saat ni yang tiada tertanggung pada adab. Boleh boleh buka tu. Tu 3 syarat yang kena ada 6 syarat. Yang keempatnya, berniat pada malam. Bukan pada malam tu yang niat dah amal si puasa. Tak boleh, dia kena niat malam tu, kena niat kata saya nak puasa esok hari. Dan berpuasa pada awal pagi. Masa nak pergi motong padi saat ni, dia niat puasa. Jadi dia buat puasa. Dan tidak boleh berbuka kecuali setelah ada baginya keuzuran. Hak nombor 3 saat ni. Buat siapa setika tak cekak semati dah kena telan juga makan ni.
Yang kelima, diniat tarakhus ketika berbuka. Maksudnya dia kena niat kata itu rukhsah syarak supaya orang musafir lah. Ni, orang musafir berdosa ke tak buka? Ada berdosa, rukhsah syarak tu. Tak. Bahkan kalau boleh mudarat berdosa nak pula. Dia kena niat pada rukhsah. Yang keenam, tidak dikosak bersungguh pada bekerja supaya harus baginya berbuka. Jangan dia sungguh kelajuk, sekala-sekala relax ya. Hari ni sungguh kelajuk, nak suruh letih, nak suruh jadi masyarakah buat kerja. Jadi boleh buka puasa. Kan niat gitu tak boleh. Suponulah musafir dua marhalah niat nak kosak. Ada jalan dekat, nak pergi ikut jalan jauh. Kalau jalan jauh boleh kosak, cukup 90 km. Kalau jalan dekat tak cukup, dia pergi jalan jauh supaya dapat kosak. Tak boleh. Jadi 53, apakah perkara sunat puasa? Situ dulu. Wallahu a'lam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin. Waj'alna min awliya'ika salihin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.